dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight. Hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 6 akan menceritakan tempat bersejarah di Kelantan. Gomo Kelantan, Gomo. So, set kita jangan pecah. Okey, Kelantan dekat mana? Kami nak menceritakan tentang tapak KB Mall sekarang. Ada apa dekat tapak KB Mall tu? Kenapa dia jadi tempat bersejarah? Okey, kita umum mengetahui bahawa Kelantan sekarang adalah tempat yang dipanggil sebagai Serambi Mekah. Tapi pernah tak kita tahu sebenarnya Kelantan pernah ada titik hitam, sejarah hitam, iaitu pernah ada kes pelacuran terbesar di tanah Melayu. Kes perjudian, laga ayam, laga lembu. Lagi ada kes kongsi gelap. Tapi apa isu yang kami nak bawa hari ni ialah isu pelacuran di kalangan budak sekolah, iaitu kalangan lelaki dan perempuan di bawah umur 12 tahun. Apa lagi persoalannya? Persoalannya dalam cerita ini ialah macam mana budak-budak sekolah rendah ini boleh terlibat dalam kes pelacuran. Seorang pegawai British yang bernama Jasper First mengatakan bahawa kanak-kanak wanita di Kelantan telah terlatih menjadi pelacur sejak awal berusia 12 tahun lagi. Sugar mami atau ibu ayah memperdagangkan kanak-kanak di Kelantan untuk melakukan pelacuran untuk mendapatkan ganjaran menginap di hotel yang mewah. Hal ini tercetus akibat perkahwinan di bawah umur yang mendorong mereka ke arah penceraian di usia muda kerana berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga. Justru, para wanita terpaksa melakukan aktiviti pelacuran untuk mencari kehidupan sendiri beserta anak-anak mereka. Adakah anda semua mengenali penulis tersohor alam Melayu kita, iaitu Tuan Abdullah Munshi? Tuan Abdullah Munshi dalam sebuah buku tentang kisah pelayarannya telah menyatakan bahawa beliau menemui satu kenyataan yang mengejutkan tentang rakyat Kelantan pada ketika itu, di mana segelintir daripada mereka bekerja sebagai pelacur. Saya petik dari buku beliau, maka adalah sahaya lihat dalam negeri Kelantan itu terlalu banyak perempuan jalang. Maka apabila petang hari, datanglah ia dekat-dekat perahu, segala dagang berduyun-duyun. Menurut Tuan Abdullah, kegiatan tidak bermoral ini telah berlaku pada pertengahan abad ke-19. Namun begitu, pada 1950-an barulah kegiatan ini yang tidak bermoral mula diperbincangkan di Dewan Undangan Negeri. Dipetik daripada buku beliau, maka adalah kelakuan segala mereka itu sahaya lihat kebanyakan ia suka bergundul dengan tidak berbaju. Maka diambil rotan atau tali, dililitkan di kepalanya. Demikianlah ia berjalan keliling negeri. Isu pelacuran ini juga telah diceritakan di dalam sebuah cerpen yang bertajuk Kisah Cinta di Kota Baru yang terdapat di dalam buku Temasya Tinta pada tahun 1966 yang ditulis oleh A. Samad Ismail. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Nasir yang merupakan seorang wartawan yang ditugaskan untuk mengikuti rombongan bersama Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tunku Abdul Rahman. Setibanya di destinasi iaitu Kota Baru, Nasir hanya dapat meniduri seorang pelacur yang sudah bergigi emas dan rambutnya yang berbau minyak makan yang hanya dilumuri dengan bunga rampai supaya tidak terlalu busuk. Mungkin pelacur tu dah tua kot. Jadi Nasir berasa gelisah kerana tidak dapat seorang pelacur yang boleh memuaskan nafsunya pada ketika itu. Akan tetapi pada akhirnya Nasir telah berjaya juga mendapatkan seorang pelacur yang bertubuh gempal ketika bertugas di kawasan pedalaman. Perkara ini dibuktikan bahawa Sultan Ibrahim dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman telah merasmikan bangunan kelab malam yang baru di Kota Baru, iaitu Suara Muda Club yang berharga RM80,000. Tengku Nur Asyah, anak buah kepada Sultan Ibrahim, telah menyanyi pada acara pembukaan tersebut. Demoloni tak super mula. Antara hiburan lain yang disokong oleh Sultan Ibrahim ialah panggung wayang. Panggung wayang yang wujud pada ketika itu ialah Lido, Odeon, Rex, Mina, Sultanah Rani dan lain-lain. Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan
digambar waktu ketibaan baginda di panggung audien di Kota Bharu kerana menonton filem Serendang Delima. Bersama dengannya ialah manager panggung tersebut, Tuan Lim Chin Huat, petikan dari Berita Harian 12 November 1958. Peristiwa tersebut memberikan gambaran bahawa Sultan Ibrahim ni merupakan orang yang suka fun-fun dan berjiwa yang tinggi terhadap hiburan. Perkara ini jelas dikatakan dalam kisah pelayaran Abdullah yang mengatakan para pemerintah membesarkan anaknya dengan sifat-sifat buruk yang dicontohi dari mereka berupa kebodohan, kemalasan dan keengganan mengubah masyarakat serta mengabaikan pelajaran. Selain itu, Sultan Kelantan kerap pergi ke acara tari menari yang bertempat di Pejabat Brigade Kota Bharu dan menari bersama Miss Aicek, iaitu seorang pengelola perempuan St. John Ambulance Brigade Persekutuan menurut sumber akhbar Berita Harian 13 November 1958. Sultan menari. Masalah sosial di Kelantan sangat terkenal di Asia Tenggara sehingga dinamakan sebagai Paris of Malaya. Kenapa dinamakan sebagai Paris of Malaya? Kerana ketika itu Paris juga dikenali sebagai kota pelacur dan penduduk di Paris sangat berang kerana Kelantan disamakan dengan Paris. Kenapa tak disamakan dengan London sedangkan London lebih gah tentang pelacuran ini? Di Kelantan masalah sosial lagi-lagi tentang kes pelacuran ini sangatlah meluas sehingga dimasukkan, dibicarakan, dibincangkan di dalam Dewan Undangan Negeri. Apa yang dibincangkan di dalam Dewan Undangan Negeri itu ialah meletakkan pelacur-pelacur ini sebagai mempunyai pekerjaan tetap daripada dimasukkan ke dalam penjara. Inilah perempuan. Sikit-sikit nak cerai, sikit-sikit nak cerai. Kenapa nak salahkan perempuan pula? Sepatutnya lelaki sebagai seorang suami bertanggungjawab. Kenapa nak kena terus ceraikan isteri? Kenapa nak kena salahkan perempuan? Kalau dah ceraikan isteri, sebab kenapa isteri dia pelacur? Sebab isteri nak kena tanggung diri dia, anak-anak dia lagi. Lelaki sepatutnya kena letakkan bebanan kepada lelaki juga. Semakin hari keadaan Kelantan semakin teruk. Ditambah pula dengan sifat Sultan Ibrahim yang gemar dengan hiburan dan suka berfoya-foya, maka Wakil UMNO pada ketika itu, Tuan Hassan Haji Muhammad telah meminta pihak istana bagi membatalkan pertunjukan pada hari Jumaat. Namun, setelah sekian lama, permintaan itu tidak diendahkan oleh pihak istana. Penari joget kelab malam Paris Park telah menyeru kepada Sultan Kelantan agar dapat menari seperti biasa dalam bulan Ramadan kecuali pada malam Jumaat. Persatuan Penuntut Agama Kelantan telah mendesak Sultan sebagai raja yang mempunyai kuasa penuh dalam hak ehwal agama untuk melarang pertunjukan hiburan dalam pada malam dan siang hari Jumaat untuk menghormati hari yang mulia itu. Oleh itu, Sultan Ibrahim telah memberikan persetujuan baginda. Sultan Ibrahim telah mengecualikan penari-penari tersebut daripada peraturan-peraturan panggung wayang dan tempat-tempat hiburan umum pada tahun 1957 yang menegah lesen-lesen dikeluarkan untuk hiburan pada bulan puasa. Tindakan Sultan Ibrahim ini telah menyebabkan Kerajaan PAS Kelantan marah dan mengambil keputusan untuk menutup Biarritz Park. Memetik daripada Keratan Akbar, Kerajaan PAS Kelantan telah mengatakan bahawa kami akan memutuskan untuk tetap menghapuskan maksiat di pusat hiburan Biarritz Park. Muhammad Asri, Speaker Tun Kelantan, telah berjanji akan memberikan pekerjaan kepada pelayan-pelayan yang bekerja di taman hiburan itu dan akhirnya tempat itu akan ditutupkan. Namun beritu, seramai 80 orang penari dan ahli keluarga mereka telah membuat bantahan di hadapan istana. Penutupan pusat hiburan telah dibatalkan biarpun baginda merupakan pemimpin Majlis Agama Islam Kelantan pada ketika itu. Selepas kemangkatan Sultan Ibrahim pada 9 Julai 1960, ia telah memberi peluang pada penuntut agama Islam Kelantan untuk mengubah nasib penduduk di Kelantan. Pada 1 Januari 1963, pusat hiburan telah ditutup, namun terdapat pengalaman-pengalaman penduduk mengatakan ia tidak ditutup sepenuhnya. Akhirnya, panggung wayang telah ditutup sepenuhnya kerana tiada tarikan pelanggan. Pemilik pada panggung wayang tersebut telah mengalami kerugian dan berhenti beroperasi.
Kesimpulannya, Kelantan sekarang sudah bebas daripada masalah sosial sehingga digelarkan sebagai Serambi Mekah. Tapi, negeri mana yang menggantikan Paris of Malaya?